Assalamualaikum semua, apa khabar? Kita berjumpa lagi kali ini dalam tajuk buruj, di mana kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada kegunaan buruj. Murid-murid boleh buka buku teks sains tahun 6, muka surat 177 hingga 185. Baiklah, pada minggu lepas kita telah belajar dua objektif pembelajaran, iaitu maksud buruj dan juga bentuk buruj. Hari ini kita akan lebih memfokuskan kepada kegunaan buruj sebagai petunjuk arah dan sebagai petunjuk musim. Baik, sebelum itu kita ulang kaji terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Yang pertama, kita belajar tentang maksud buruj. Maksud buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Buruj-buruj kelihatan di hemisfera utara dan juga hemisfera selatan, di mana kita telah mempelajari bentuk buruj biduk yang terletak di hemisfera utara menyerupai gayung, muncul antara April hingga Jun, selalunya pada pukul 8 hingga 10 malam, menunjukkan arah utara dan terletak di hemisfera utara. Manakala berlantik menyerupai seorang pemburu, muncul antara Disember hingga Februari, menunjukkan arah utara dan terletak di antara hemisfera utara dan selatan. Buruj yang ketiga ialah buruj Scorpio yang menyerupai seekor kalajengking, muncul antara Jun hingga Ogos pada pukul 8 hingga 10 malam dan terletak di hemisfera selatan. Manakala buruj yang keempat ialah buruj Pari yang menyerupai layang-layang, muncul antara April hingga Jun pukul 8 hingga 10 malam, menunjukkan arah selatan dan terletak di hemisfera selatan. Baiklah, sekarang mari kita belajar tentang kegunaan buruj. Baiklah, sebelum wujudnya kompas dan juga kalender, manusia menggunakan buruj sebagai petunjuk arah. Seperti dalam dialog ini, di mana buruj biduk membantu untuk menentukan arah utara. Jadi, ia akan membantu pengembara untuk menentukan arah ke mana mereka ingin tuju seterusnya. Selain membantu pengembara dalam perjalanan, buruj juga membantu dalam bidang pelayaran, di mana buruj Pari akan membantu pelayar mencari arah selatan. Manakala dalam bidang pertanian pula, buruj membantu untuk menentukan musim menanam dan juga musim menuai. Seperti dalam dialog ini, buruj biduk menentukan masa untuk menanam, di mana mereka boleh merancang lebih kurang 2 bulan lagi, mereka sudah boleh menanam tanaman. Kalau buruj Scorpio yang muncul, maka akan tibalah musim untuk menuai. Baiklah, untuk klik info, buruj berlantik membantu menentukan arah kiblat bagi umat Islam yang bersolat di rantau Asia Tenggara. Di mana rantau Asia Tenggara? Ya, Malaysia antara salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Jadi, jika kita ingin menentukan arah kiblat, kita boleh mencari buruj berlantik. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai di penghujung tajuk buruj. Sebagai kesimpulan, kita telah belajar tentang maksud buruj, iaitu gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu di langit.
kita juga telah belajar 4 bentuk buruj, iaitu buruj biduk yang kelihatan seperti senduk, buruj berlantik yang kelihatan seperti pemburu, buruj pari yang kelihatan seperti layang-layang, dan buruj Scorpio yang berbentuk seperti kalajengking. Kita juga telah belajar kegunaan buruj, iaitu yang pertama sebagai petunjuk arah dan yang kedua sebagai petunjuk musim. Jadi cikgu harap awak semua faham dan dapat mengingati fakta-fakta berkaitan buruj. Baiklah, sebagai latihan pengukuhan, jom kita buat latihan yang ada di dalam buku mesra digital muka surat 105, 106, 109 dan 110. Okey, murid-murid boleh lihat muka surat 105. Pertama sekali, jangan lupa tuliskan tarikh pada hari ini, iaitu 19 hari bulan 8 2021. Baik, soalan yang pertama. Kena pasti buruj X dan Y berdasarkan maklumat yang diberi. Buruj X terdiri daripada 7 bintang membentuk corak seperti gayung. Baik, perkataan gayung ini membantu kita untuk menentukan buruj X. Jadi buruj X ialah buruj, betul, buruj biduk. Baik, soalan buruj Y. Buruj Y membentuk corak seperti seorang pemburu. Perkataan pemburu ini membantu kita menentukan buruj Y. Baik, buruj apakah yang membentuk corak seperti seorang pemburu? Betul, buruj berlantik. Baiklah, soalan B. Lakarkan bentuk buruj X dan Y dalam ruangan di bawah. Baik, bila kita ingin melakarkan buruj, buruj X tadi ialah buruj biduk kan. So kita tulis sini, cikgu tulis sini biduk, jadi kita tak lupa. Dan buruj Y ialah berlantik. Jadi buruj biduk adalah seperti senduk kan. Jadi kita perlu lukis bentuk senduk. Awak tiru seperti mana cikgu buat ni. Garis yang pertama, satu garis, kemudian ke bawah, 2, panjang sikit lah, kedua, lepas tu 3, 4, 5 dan sambungkan 6. Tak cukup ya, kita kena lukiskan bintang tu lah, ada 7 ya. Cikgu cuma lukiskan bintang tu bentuk bulat. Jadi satu di sini. Cikgu tulis pangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk berlantik, coraknya adalah seperti ini. Mula-mula bentuk Y, kemudian awak tarik, lepas tu buat kepala dia, kemudian buat badannya, kemudian buat tangan. Sorry. Kita buat dia punya bow dia. Ingatlah cikgu buat. Kemudian jangan lupa kaki. Kalau awak lukis macam ni, markah yang awak dapat bukan markah penuh lah, sebab kita kena lukis bintang dia. Bintang. Jom kita lukis bintangnya. Sini 1, sini 2, kemudian sini pun ada pertemuan ni 4, kemudian sini 5,
6, 7, 8. Okey, sini 1, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian dekat pinggang ada 3, 1, 2, 3. Dan dekat sini ada 1, 2, dan sini ada 1. Okey, yang paling penting dekat pinggang tu perlu ada 3 lah. Alright, dah siap. Sekarang kita beralih ke muka surat 106. Okey, jangan lupa pertama sekali tuliskan tarikh hari ini 19 hari bulan 8 2021. Baik, kegunaan buruj. Pada zaman dahulu, petani-petani bergantung kepada buruj untuk meramal dan merancang masa yang sesuai untuk menanam dan menuai pada musim-musim tertentu di hemisfera utara. Soalannya, apakah kegunaan buruj kepada petani dalam bidang pertanian? Baik, jadi jawapannya yang kita belajar tadi betul, sebagai petunjuk musim. Okey, dapat? Soalan B. Padankan jenis buruj dengan kegunaannya. Okey, buruj biduk berfungsi sebagai menunjukkan musim menanam. Manakala buruj Scorpio adalah untuk menunjukkan musim menuai. Alright. Soalan nombor 2. Dalam bidang pelayaran, buruj X digunakan oleh pelayar pada zaman dahulu untuk menentukan arah. Apakah buruj X? Kita dah belajar tadi. Buruj X. Jawapannya ialah buruj pari. Okey, B. Apakah arah yang ditunjukkan oleh buruj X? Bulatkan jawapan yang betul. Baik, kalau awak rujuk buku teks awak, buruj pari menunjukkan arah selatan. Okey, dapat? Baik, seterusnya, mari kita lihat soalan di muka surat 109. Raja 1 menunjukkan dua jenis buruj X dan Y. Apakah buruj? Baik, apakah maksud buruj? Betul, jawapannya yang kedua. Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Okey, cikgu terlupa nak tuliskan tarikh hari ini. Jangan lupa tarikh 19 hari bulan 8 2021. Baik, soalan B. Namakan buruj X dan Y. Buruj X berbentuk seperti senduk, maka itu adalah buruj biduk. Manakala buruj Y kelihatan seperti kala jengking, maka Y ialah buruj Scorpio. Baik, soalan C. Kita tidak dapat melihat buruj pada waktu siang. Berikan satu sebab. Kita telah belajar, kita telah bincangkan dalam pelajaran minggu lepas, mengapa kita tidak dapat melihat buruj pada waktu siang adalah sama juga seperti mengapa kita tidak dapat melihat bintang pada waktu siang dan juga bulan pada waktu siang. Okey, mengapa? Betul, kerana cahaya matahari terlalu terang. Okey. Baik, soalan D. Mengapakah bintang-bintang kelihatan berkelipan jika dilihat dari bumi? Ini pun kita telah pelajari pada minggu lepas, ada di dalam buku teks awak. Okey. Kenapa dia berkelip-kelip sedangkan bintang tidak mengeluarkan cahaya? Jawapannya awak tulisnya kerana cahaya bintang
mengalami pembiasan apa? Pembiasan cahaya yang berulang-ulang. Okey, sebab tu kita nampak dari bumi kelihatan seperti bintang itu berkelip-kelipan. Baik, seterusnya muka surat 110. Jangan lupa tuliskan tarikh. Baik, soalannya, apakah buruj yang kelihatan di langit? Buruj ini berbentuk seperti seorang pemburu. Maka jawapannya ialah buruj. Betul, buruj berlantik. Baik, soalan yang kedua, namakan corak yang membentuk buruj yang dinamakan di 2A1. Okey, corak buruj berlantik adalah seperti seorang pemburu. Kena sambung ni ya, yang pemburu yang memakai apa? Memakai tali pinggang dengan sebilah pedang. Okey, seorang pemburu yang memakai tali pinggang dengan sebilah pedang. Okey, dapat ya? Baik, soalan B. Bernard dan ayahnya memerhatikan bintang pada jam 8 malam. Pada jam 4 pagi, mereka sekali lagi memerhatikan bintang di tempat yang sama di halaman rumah mereka. Baik, soalannya, adakah kedudukan buruj yang dilihat sama atau berbeza apabila dilihat pada waktu yang berbeza? Dan mengapa? Jawapannya ialah berbeza. Kedudukannya berbeza kerana bumi berputar pada paksinya. Okey, dapat? Baik, soalan C. Baca maklumat di bawah. Buruj ini menunjuk arah selatan. Buruj ini merupakan buruj yang paling kecil. Cikgu bulatkan perkataan selatan. Dan buruj ini terdiri daripada gugusan 4 bintang. Buruj apa yang hanya menggabungkan 4 bintang? Namakan buruj itu. Baik. Betul. Jawapannya ialah buruj pari. Okey, dapat? Baiklah murid-murid, sebagai aktiviti pengukuhan, cikgu ada sediakan kuis untuk awak. Jadi boleh tekan link yang cikgu berikan, jawab kuis yang diberi dan screenshot markah dan hantar ke Google Classroom. Baiklah, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Maafkan jika ada sembarang kekurangan dari cikgu. Selamat belajar. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.